السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الموزن بالقسط ولا تبذروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشاء منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمر. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ar-Rahman bermula daripada ayat yang pertama berakhir pada ayat ke-13 yang bermaksud Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia dan dia mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar mengikut hitungan-hitungan yang tertentu, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan diciptakannya keseimbangan, agar kamu jangan merosakkan keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak-kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bungaan yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana satulah yang kamu dustakan. Dan satu junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis dari kitab 40 hadis penawar pada hati. Hadis yang ke-7 yang bermaksud daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat akan dipercakapi oleh Allah Ta'ala di hadapan mahkamah Allah. Maka pada waktu itu tidak ada seorang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya sebagai orang yang terbiru atau bergembira. Lalu orang yang dipercakapi Allah tadi akan melihat di sebelah kanannya. Maka dia tidak melihat melainkan pahala amal kebaikan yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia. Dan apabila dia menoleh di sebelah kiri, maka dia tidak melihat kecuali amalan perbuatan jahat yang pernah dilakukan masa di dunia. Dan apabila dia mendongakkan kepalanya, maka dia melihat
gejolakan api neraka yang besar. Maka tanamkanlah rasa takut dan jauhilah daripada siksaan api neraka itu, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah dari tamar sahaja. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merapat syukur kepada Allah SWT. Pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan Allah SWT kelapangan waktu untuk sama-sama kita menambah amal, untuk kita siapkan diri kita bagi bekal perjalanan kita yang jauh, bekal perjalanan kita yang panjang. Dulu saya pernah ingatkan kepada tuan-tuan beberapa tahun yang lepas, antara pesanan-pesanan Nabi, wahai sekalian umat manusia, perbanyakkanlah perbekalan kamu, banyakkanlah bekal kamu, kerana kata Rasulullah, perjalanan kamu amat panjang, perjalanan kamu amat sukar. Kalau kita tengok satu sudut, perjalanan kita ni makin pendek, umur kita dah sampai 50 tahun, 60 tahun. Mungkin kita menjangkakan tinggal 2-3 tahun saja lagi. Sebenarnya salah, bahawa perjalanan kita akan bermula satu pindah alam baru yang lama, iaitu perjalanan akhirat. Kita akan duduk dalam biang kubur mungkin 50 tahun, mungkin 100 tahun, tak sedar. Dan apatah lagi kita berhimpun di padang mahsyar lagilah lama, dan kita akan mengalami proses-proses yang begitu panjang. Maka Nabi kata, perbanyakkanlah perbekalan kamu, kerana perjalanan kamu panjang, jauh, kata Nabi. Yang kedua, perhebatkanlah pergantungan kamu kepada Tuhan kamu. Makin kita tua, ujian yang kita lalui kadang-kadang makin banyak dan makin banyak. Kesihatan kita makin berkurangan, dan kita menghadapi kesusahan demi kesusahan, kadang-kadang dengan anak kita duduk berseorang dan sebagainya. Maka perhebatlah pergantungan kamu kepada Tuhan kamu, kerana lautan itu dalam, kata Nabi. Dengan maksud ujian hidup di dunia ini banyak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadikan hidup dan mati nak uji, dan ujian Allah ni kepada kita, insya-Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita kena bersangka baik dengan ujian-ujian yang Allah bagi kepada kita ni. Yang ketiga, kata Nabi, perelokkanlah amal perbuatan kamu. Dari semasa ke semasa, amal-amal kita ini tidaklah dielok-elokkan lagi. Makin elok. Kalau solat tu dah makin elok, puasa tu dah makin elok, apa pun makin lama makin elok. Kerana kata Nabi, titian sirat amat halus, dengan maksud untuk melepasi titian sirat ni tuan-tuan, agak payah nak lepas. Bukan senang nak melepasi titian sirat. Dulu saya ingatkan kepada tuan-tuan apa yang diajarkan oleh Nabi. Setiap daripada kita yang melalui titian sirat akan melalui 7 sekatan. 7 sekatan dilepas, barulah insya-Allah kita masuk syurga Allah. Pada sekatan yang pertama akan ditanya tentang syahadah kita. Yang syahadah kita ni, iman kita ni betul ke tak betul. Pada sekatan yang kedua akan ditanya tentang sembahyang kita. Sembahyang kita. Semalam saya kata dalam kuliah saya di Masjid Jami' Mampan malam tadi, saya tanya orang yang hadir, kita ni sembahyang, tuan-tuan, apa anggapan kita tentang sembahyang? Ada orang menganggap sembahyang ini satu kewajipan, Ustaz. Ada orang mengatakan sembahyang ni kalau tak sembahyang mati masuk neraka, Ustaz. Ada orang kata kalau tak sembahyang ni dosa, Ustaz. Dia kata cuba kita pandang lebih atas sikit. Bahawa sembahyang ni bukan sahaja satu kewajipan, malah dia merupakan satu hadiah daripada Allah kepada Nabi, kepada kita. Nabi beradab kepada Allah, terima kepaduan solat. Jadi sembahyang itu sebagai satu hadiah yang kita ni boleh berbuat, boleh bercakap dengan Tuhan kita.
Tapi kalau kita bercakap, kita tak tahu, apa pun tak ada lah. Kita tahu apa yang kita cakap, apa yang kita puji, apa yang kita besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang kita tak boleh cakap tiap-tiap masa, tapi dengan Tuhan kita boleh cakap waktu pagi, waktu petang, waktu malam, waktu subuh, waktu tahajud. Maka ambillah masa pada waktu pagi ke, waktu malam ke, untuk kita berseorang bercakap dengan Tuhan kita, cakap dengan Tuhan kita. Seronok tuan-tuan, rasanya seronok sadarkan. Yang ketiga, dia akan tanya berkaitan dengan puasa kita. Puasa selesai, maka akan ditanya pula tentang zakat kita. Kemudian yang kelima, ditanya tentang haji kita. Dan yang keenam, last sekali akan ditanya, ada tak kita ni buat dosa dengan orang? Ada tak kita buat salah dengan orang? 5 dah terlepas, tinggal 1 je. Dengan orang pun tergantung hidup kita. Kita fitnah orang, walaupun kita buat amal banyak, amal kita tu banyak, tapi kita fitnah orang. Kita amal kita banyak, kita hutang dengan orang, kita tak bayar, pun tergantung kita tak lepas. Jadi kalau fikir satu persatu, memang payah dah tuan-tuan nak lepas. Maka Imam Ghazali kata kena rasa khauf, kena ada rasa raja. Apa pun itulah kehidupan. Elokkan perbuatan amal kamu, kata Nabi. Dan yang akhir sekali Nabi berpesan, ikhlas dalam pada mana kamu melakukan sesuatu amal. Bila buat satu amal, kata Nabi, buatlah dengan seikhlas mungkin, semata-mata kerana Allah, mencari keredaan Allah. Kerana yang meneliti amal-amal kamu itu, kata Nabi, amat teliti. Dulu saya pernah cakap dengan tuan-tuan, ikhlas ni kalau dalam bahasa mudahnya, air jernih. Air kalau nak dapat jernih ni, dia bukan satu benda yang mudah. Dia terpaksa melalui tapisan baru dapat air yang jernih tadi. Jadi amal kita ni pun begitu, bukan buat terus, nak disikit. Yang ikhlas itulah yang bernilai di sisi Allah. Kalau 4 perkara ni kamu buat, kata Nabi, maka tempat peristirahatan kamu ialah di syurga Allah. 4 benda ni tadi, banyak bekal, hebat pergantungan diri, sentiasa elokkan amal kita, ikhlas dalam melakukan amal. Apapun insya-Allah, pada pagi ini kita menyambung balik kuliah kita dalam tajuk beriman kepada kitab. Insya-Allah kita merenung kepada ayat Al-Quran. Kalau yang lepas saya baca kepada tuan-tuan daripada surah Fatir, tak silap saya. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca daripada surah Al-Baqarah dan beberapa ayat-ayat yang lain. Pagi ini saya nak membawa tuan-tuan merenung daripada surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala kata, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah dah yang maha pengasih sayang ya Allah, diberi kebaikan kepada seluruh umat manusia. Sama ada kita sembah dia, ada manusia menyembah, ada manusia tak menyembah, Allah Ta'ala tetap bagi rezeki. Punya baiknya Allah Ta'ala, orang menyembah dia bagi rezeki, orang tak menyembah dia pun dia bagi rezeki. Semua makhluk itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Kalau kita nak fikir, yang telah mengajarkan manusia ni Al-Quran, kadang-kadang duduk termenung, macam mana kita boleh pandai baca Quran? Wahal kita kadang-kadang tak tahu makna dia, tapi kita boleh baca Quran. Tapi itulah hikmat sebenarnya Allah yang mengajarkan kita di Al-Quran. Kita boleh dapat. Macam saya bercakap betul, bukan kerana ilmu saya, tapi kurniaan Allah Ta'ala. Bila kita bercakap, Allah rezekikan diri ni keluar sahaja, tuan-tuan, dia tak putus. Kalau diputus, habis. Kita boleh cakap mana tadi kita ceramah,
Isra dan Mi'raj, panjang cerita ceramah Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah, kalau hilang, Allah jadikan kita ni mengajarkan kita Al-Quran, kita pandai baca Quran, kan? Dan dia menciptakan manusia, dia menyembah, kita menyembah dia kerana dia yang buat kita, dia yang menjadikan kita. Dia jadikan kita dengan nikmat yang begitu banyak. Dia jadikan kita ni istimewa. Dia jadikan kita ni macam-macam perasaan. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang marah, kadang-kadang suka, kadang-kadang benci, kadang-kadang dia tidak ada satu perasaan. Macam-macam perasaan kita ni. Dan dia menjadikan manusia itu pandai berbicara. Kalau manusia kita tengok yang bercakap ni manusia. Tapi malam tadi kita cerita bagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia pandai berbicara. Satu. Yang kedua, dia boleh memahami bahasa sejenis segala jenis binatang. Hebat mana pun manusia yang ada pada hari ini, dia hanya just tahu bahasa manusia. Bahasa orang putih, bahasa Melayu, Tamil, Cina. Tapi bahasa binatang dia tak tahu. Dia tak tahu. Macam saya kata kepada tuan-tuan, saya bela kambing lama dah. Walaupun lama saya bela kambing, dah beranak bela kambing tu. 2 bahasa kambing je saya faham. Yang pertama, kalau dia lapar, dia bunyi panjang. Kita duduk dekat dalam rumah tu, dia bunyi ber. Tu makna dalam bahasa Melayunya lapar agaknya lah. Yang kedua, kalau dia bunyi pendek, beb, itu tandanya dia nak mengawan. Yang lain saya tak tahu apa maksud kambing. Tuan-tuan cuba tengok. Itu belum cerita lagi bahasa semut, bahasa katak, bahasa ayam, bahasa lembu, bahasa kerbau, bahasa ikan, bahasa burung, bahasa lebah, bahasa bi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Kalau kita tahu bahasa ikan, bahasa ayam, seronok. Di masjid semalam saya baca daripada ayat ke-71 dari surah Al-Baqarah. Dalam ayat 71 ni Allah Ta'ala kata orang-orang kafir ni macam binatang. Binatang kamu panggil dia, tapi dia tidak memahami. Dia tahu seruan tu tapi dia tak faham. Kata orang kafir, kamu sampai tu dia pun tak faham. Kita cakap dengan ayat ni, kita cakap dia tak faham. Matahari dan bulan beredar mengikut hitungan yang tertentu. Dia bukan bergerak suka-suka. Hitungan-hitungan dia, matahari dan bulan, dan tumbuh-tumbuhan dan pokok pohon keduanya tunduk kepadanya. Segala pokok tunduk. Panas, time panas, daun ini tunduk saja. Dia tak pernah memberontak kepada Allah. Time sejuk, hujan pun dia tunduk. Dia tidak pernah memberontak kepada Allah. Malah dia mengeluarkan oksigen untuk kebaikan manusia. Tiba-tiba manusia racun habis pokok-pokok tadi. Melampau tak melampaunya manusia. Dia tak jadi pun walau selai rumput. Tapi bila rumput tu panjang, dia racunnya pokok itu tadi. Melampau tak melampaunya manusia. Dan kata Allah, dan langit telah ditinggikannya, lalu diciptakan keseimbangan. Bagaimana langit itu berada di atas, dan bagaimana langit itu diciptakan keseimbangan. Tebal nipis dia macam mana? 7 lapisan langit. Naik Nabi langit pertama, lapisan kedua. Last sekali jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim jawab salam. Siapa? Muhammad. Jibril bersamanya Muhammad. Sampaikan salam aku kepada umatmu. Wahai Muhammad, umur umatmu pendek, lingkungan 63 tahun. Umur umatmu pendek. Maka suruhlah umat kau, kata Nabi Ibrahim, bertanam bermula daripada hari ini dengan satu tanaman akhirat. Apa dia tanaman akhirat? Yang tanaman itu kita tuai besok pada hari akhirat. Apa dia? Suruhlah umat kau setiap masa, setiap ketika mengucapkan kalimah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kerana setiap potong dari kalimah yang diucapkan nanti, Allah akan kurniakan kepadanya sepohon daripada pohonan syurga. Jadi kita dah sekarang dah tahu yang masa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, banyakkan ucap tu. Nak semayang banyak tak kuat, jadi itu ucapan dia. Dan agar kamu jangan merosakkan keseimbangan, dan tegakkanlah keseimbangan dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya, di dalamnya ada buah-buahan dan pohon tamar yang mempunyai kelopak-kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bungaan yang harum, kata Allah. Bungaan yang harum. Ada bunga yang cantik tapi tak berbau. Ada bunga yang tak cantik tapi bau dia wangi. Bunga tai ayam nampak cantik, nama pun orang panggil tai ayam. Kalau ada satu daun tu tuan, orang panggil dia, kalau dia gesek, dia letak kat hidung. Dia letak kat hidung, oh bau dia. Orang kata daun kentut. Ada sejenis daun tu. Daun-daun tu pun tuan-tuan tengok, ada yang berbau, ada yang tidak berbau. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Yang itu pun kita tak terhabis fikir, tuan-tuan. Maka sebab tu Allah Ta'ala kata, tengok api yang kamu nyalakan, subhanallah. Hebatnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis, saya tak pasti, mungkin hadis ini saya dah baca semalam, hari minggu lepas, kisah Nabi beritahu kepada sahabat, nanti kita akan balik menghadap kepada Allah. Suatu hari kita akan balik menghadap kepada Allah. Saya pun akan balik, dan kita semua mesti akan balik kepada Allah. Ingat bahawa sekarang ni kita sedang menuju di antara salah satu di antara dua destinasi. Apapun pada pandangan saya, kita tetap bergerak. Sama ada kita tak mau bergerak, kita tetap bergerak menuju kepada salah satu di antara dua destinasi. Sama ada syurga ataupun neraka Allah Ta'ala. Tengah bergerak kita ni, tengah bergerak menuju ke salah satu di antara dua destinasi, syurga ataupun neraka. Tapi manusia ni dikatakan dia berhadap, dalam proses tu nanti dia akan berhadap kepada Allah, kata Nabi, seorang-seorang. Bila dia hadap pada Allah seorang-seorang, tak ada sanak saudara. Bila dia berhadap, juru bercakap tak ada, dia pun pusing ke kanan. Dia pusing ke kanan, kata Nabi, tidak dapati walaupun seorang adik-beradik, sanak saudara, jiran, kerabat andai, semua tak ada, kata dia, pusing tak ada. Nak cari orang minta tolong. Bila dia pusing macam ke kiri, melainkan dia tengok pahala dia sikit, ada pahala dia, kata Nabi, yang mengiringi dia, yang bersama dengan dia. Bila dia pusing ke kiri, kata Nabi, dia dapati tak ada seorang pun yang bersama dengan dia. Tiba-tiba dia tengok amalan dosa dia yang begitu banyak. Dia angkat kepala dia, kata Rasulullah, dia tengok kobaran api neraka itu sebegitu besar. Kobaran api neraka itu datang kepada dia. Maka Nabi pesan kepada kita, hindarilah api neraka Allah itu, jauhilah api neraka Allah Ta'ala itu, kata Nabi. Walaupun kamu hanya mampu bersedekah separuh daripada tamar, separuh dari tamar. Kalau orang tak faham, orang akan mengatakan, ini ke nilainya syurga separuh tamar je Ustaz. Bukan itu maksud dia. Menunjukkan kepada kita, amal baik ni walaupun sekecil perkara, jangan pandang kecil. Kadang-kadang kita tengok tai cicak ada kat tepi tu, kita tak nak ambil pasal ini sikit pahala dia, kita nak yang besar pahala dia. Tak, sekecil-kecil perkara tu jangan pandang kecil. Kita masuk masjid, masuk tandas masjid kotor, jiruskan. Kita tengok bini kita susah nak jemur baju, kita jemurkan. Kerana setiap daripada perbuatan kita yang itu, dia merupakan sedekah. Peganglah apa yang diajar oleh Nabi. Siapa yang memudahkan urusan orang Islam di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu benda-benda yang kita suka baca pada hadis tu.
InsyaAllah pagi ini kita menyambung kupasan kita pada muka surat 134 Betul. 133 kita dah habis. Sesiapa sahaja yang mengkaji Al-Quran akan yakin dan percaya kepada keistimewaan yang ada di antaranya. Istimewanya Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran datangnya daripada Allah. Allah Ta'ala, Al-Quran ni dia datang daripada Allah. Apa bukti? Kita baca Quran ni kita tak pernah jemu. Dalam 40 tahun kita sembahyang, tak ada orang jemu baca Quran. Baca surah Fatihah tu tak pernah jemu. Kalau orang jemu, jawabnya tu dah nak mati tu. Tak pernah jemu. Sehingga tidak ada hujah yang boleh menolak hakikatnya, sebagaimana firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa la'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah. Tak boleh. Tadi imam kita baca daripada surah tadi, surah Al-Baqarah, surah tadi, orang bodoh tadi. Tapi mereka tak tahu, kata mereka lah yang bodoh sebenarnya. Mereka menyembah patung-patung yang tidak menciptakan walaupun sehelai bulu, sehelai daun, seekor semut, seekor lalat. Macam mana mereka boleh sembah patung-patung tu? Betapa jahil murakabnya tadi. Kemudian yang kedua, kita dah bahas, mestilah kita dengan bahasa Arab, walaupun ia diterjemahkan kepada berbagai bahasa, tidak dapat mencapai hakikat maksudnya. Yang kedua, kita sampai yang kedua, betul? Itu yang kedua. Setelah kita habis yang pertama itu, kemudian kita sebut Al-Quran ini dia beri nasihat bukan sahaja kepada orang alim, bukan sahaja kepada orang lelaki, kepada perempuan pun diberi nasihat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah beritahu orang lelaki adalah pemimpin kepada orang perempuan, yang kerja dia pemimpin. Kenapa? Sebab dalam ayat tu juga kerana orang lelaki dia memberi nafkah kepada orang perempuan, maka dia jadi pemimpin. Kemudian dia kata pula dalam ayat lain, kadang-kadang Al-Quran ni diberi perintah kepada bukan manusia, kepada pemimpin. Hari itu dekat masjid, habis saja saya kuliah Masjid Bandar Muar, ada orang jumpa saya. Cikgu jumpa saya. Di antara apa yang dia bercakap ialah, Ustaz ni kuliah tentang pemimpin. Macam-macam sekali. Yang boleh tentang beruk je lah. Pemimpin tak boleh sentuh, orang perempuan tak boleh tegur, semua tak boleh. Walhal Quran ni dia datang, dia bukan tegur pemimpin sahaja, bukan tegur orang lelaki sahaja, bukan perintah malaikat saja. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah perintah juga kepada malaikat, kan, jin, supaya tunduk hormat kepada Nabi Adam, perintah juga. Dan bukan sahaja perintah kepada jin, malah Quran beri teguran kepada ustaz. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Malang sekali orang kita ni bila dia pandang nasihat ini sebagai satu cemoohan. Ini yang jadi masalah ni. Sebab tu ada seorang artis yang saya cakap kepada tuan-tuan, artis ni orang tegur dia, alim ulama tegur dia, dia gelek dengan bontot dia dah tua. Ustaz dia terkeluar, bontot dia gelek depan orang, dia perasan lawah. Aku macam nak terajang aja, bontot dah tua. Kalau lawah tu lain cerita kan. Dia perasan lawah perangai dia tu, buruk perangai. Maka adalah orang alim yang menegurnya. Orang alim tu tegur bukan kerana suka-suka, tapi berdasarkan kepada ayat 59 daripada surah Al-An'am. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh tengok dalam ayat itu. Ayat 59 surah Al-An'am. Seterusnya Allah Ta'ala tegur juga Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dalam surah Abasa yang tadi kita sebut pada Quran. Yang kedua, dia kata mestilah dalam bahasa Arab, walaupun diterjemahkan dalam berbagai bahasa, tak boleh, dia tak jadi. Kalau kita semayang, kita nak tukar bahasa Melayu. Segala puji bagi Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekian alam, Pengasih lagi Penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Tak jadi. Kalau berzanji, tak apa lagi. Tapi dalam bahasa Quran ni, dia tak boleh bahasa orang putih. Tak boleh. Kalau ditranslate, dibaca semayang dalam bahasa orang putih, apa jadi? Agak-agak. Kenapa kena semua pakai bahasa Arab? Kenapa? Itu istimewanya Al-Quran. Dia tak akan jadi. Jika orang yang bersembahyang membaca terjemahan nescaya tidak sah semayang ni. Semayang ni tak sah kalau dia baca terjemahan. Hanya qiraat yang mutawatir sahaja yang dianggap sah. Adapun qiraat tidak boleh dibaca dalam sembahyang. Mutawatir yang dianggap sah itu adalah yang tertujuh tadi, Ibnu Katsir dan sebagainya. Itu yang disebut tadi. Itu dalam bab dia punya qiraat tu lain. Ada orang baca wadduha, ada orang baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu lain. Tapi dalam bahasa Arab dia tak boleh dalam bahasa Jawa. Kalau sembahyang ni dia boleh baca dalam bahasa Jawa, payah kita. Sebab itu kalau nak doa pun kena bahasa Arab. Tiba-tiba tengah sembahyang nang kono nang kini, nang kono nang kini. Tak jadi. Susah juga kita kan. Akhirnya semua kena pakai dalam bahasa Arab tadi. Dan 3 kali menjadi khilaf di kalangan ulama, iaitu saya tak baca bab itulah. Pendapat yang menerima adalah kaul yang dhaif. Yang ketiga, kepada sesiapa yang mahu mengetahui hakikat Islam itu dan memahami usul syariah, mestilah kembali kepada Quran. Macam mana kita nak kenal Islam? Bukalah Quran. Nak kenal Islam ni, bukalah Quran. Bila kita nak kenal Islam, kita kena buka Quran, kena baca Al-Quran itu tadi. Kerana dia kata wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih, dan kami telah turunkan kepadamu yakni Al-Quran dengan membawa kebenaran, kata Allah. Siapa yang kata begitu? Benar Allah. Siapa yang membenarkan? Allah. Quran yang memiliki, bukan sahaja memiliki, malah dia mentadbir sekian alam. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah mulakan dengan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada satu orang tak jauh daripada kat sini, tak ada jauh jugalah, ngada-ngada ke Bakri sana. Dia telefon minta buat Jamah Isyak Mi'raj. Minta tarikh 7 Ustaz. Saya kata tak boleh, saya ada ceramah. 8 pun tak boleh, saya ada ceramah juga. 9 pun tak boleh. 10 pun tak boleh. Lama-lama dia kata telefon lagi, habis bila Ustaz boleh? Macam ni lah saya ajar. Saya cuba ajar. Saya kata saya bagi tarikh 9 hari bulan boleh, saya kata. Itu pun saya dah kuat tapi 9 hari bulan masuk, boleh tak? Dia kata boleh. Nanti saya bincang, boleh tak Ustaz? Lepas tu dia telefon boleh. Lepas tu dia telefon petang, Ustaz boleh minta nama dengan nombor akaun tak Ustaz? Saya belum ceramah dah minta nombor akaun. Dia kata nantilah saya tengah manduri malam petang lah. Lepas tu dia telefon lagi, Ustaz pengurusi kata boleh tak kita buat 6 hari bulan Ustaz? Dia kata tak boleh, saya kat paku yang boleh 9. Kalau gitu kata pengurusi, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni kalau 9 hari bulan dah lepas lah Ustaz. Aku pun ketahui juga tengok. Isra' Mi'raj dah lepas ke belum lepas kata? Isra' Mi'raj dah lepas ke belum lepas? Dah lepas ke belum lepas?
dah lepas. Nama Nabi dulu Isra' Mi'raj bukan zaman kita. Nama Nabi dulu peristiwa Isra' Mi'raj. Adapun zaman sekarang kita cerita, kita nak ambil ibrah, pengajaran dari peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau tuan-tuan tengok rakamkan ayat, Allah mulakan dengan subhanalladzi, maha suci Allah. Kan? Kenapa subhanalladzi? Menunjukkan kepada kita subhanallah tu, nama Allah tu jangan mengeluh. Ni minyak naik, barang naik, bawang naik, telur naik, kita ngeluh. Jangan mengeluh. Allah naik lagi minyak, jangan mengeluh. Tapi Allah kata maha suci Allah yang telah perjalankan. Bukan Nabi pergi sendiri, diperjalankan Nabi. Diperjalankan Nabi, bukan Nabi pergi sendiri, Nabi diperjalankan. Subhanallah. Kalau kita diperjalankan, tuan-tuan bayang, saya kuliah subuh dekat Masjid Jami' Bandang Jaya Batu Pahat. Kuliah subuh. Ini Baik Raja, ni Bandang Jaya. Saya kuliah subuh dekat Seksyen 27 Shah Alam. Bayangkan kuliah subuh. Mana nak sampai 2 hari lepas, hari Ahad itu kuliah dekat Melaka. Keluar je daripada rumah azan. Sampai dekat Masjid Jami' terentang subuh kat sana. Mana saya tahu. Kita hanya naik kereta berjalan. Kalau kita lari, sampai tak? Tak sampai. Tapi kereta yang bawa kita berjalan. Allah mudahkan urusan. Tak ada kereta, tak ada apa, kita boleh jalan cepat. Itu yang dihappykan. Allah perlihatkan kenapa sebahagian dari masjid ke masjid, itu pengajarannya. Pada sebahagian daripada malam. Kenapa malam? Kenapa pada waktu malam? Agar kami perlihatkan kepada kamu tujuan dia. Sebahagian besar daripada tanda-tanda kekuasaan kami, supaya kamu tengok kekuasaan kami. Itu tujuan dia. Kita mengagungkan Tuhan kita. Jadi bila dia kata begitu, peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau ikut 9 bulan dah lepas Ustaz. Dalam hati aku banyak pula punya sekadar sambutan mulut Nabi, kau boleh sambut pula 2, 3, 4 bulan. Tapi itulah keadaan manusia. Maka kebenaran itu dia kata, dan kami turunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil, iaitu kitab yang dan ukuran untuk menentukan benar tidaknya Quran menjadi satu kitab yang menjadi ukuran betul atau salah, bukan ikut kepala otak manusia. Betul atau salah satu benda ini, tuan-tuan, bukan ikut kepala otak manusia, tapi ikut ketentuan Al-Quran, ikut ketentuan Allah. Contoh orang Arab tu minta maaf. Arab ni, tuan-tuan, tukar nama ni, tukarlah apa-apa nama sekalipun, mawar merah umpamanya. Maka Allah kata Arab yang memabukkan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ada orang pakai seluar, tudung pun tak pakai. Perempuan, kita belajar bab tutup aurat kan, bagaimana yang mendedahkan kepala peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, yang diguntingkan lidahnya tadi kan. Dia orang perempuan ni kau pakailah apa tadi, luar pendek alat-alat, rambut tak pakai, tak tudung. Dia pun jumpa kita, Assalamualaikum. Kita pun kata baku, dia walaupun pakai suspender aja, dia jumpa kita beri salam tu. Itu yang disebut dalam Al-Quran ayat 168 sehingga ayat 171 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata apa? Berkaitan dengan itu, berkaitan dengan syaitan. Agak pelik, dia kata syaitan ni, orang bila pergi Mekah hari tu, kita pergi kursus, orang kutip batu besar-besar, orang perempuan. Adalah bukan semua. Ambil batu besar-besar. Ditanya pasal ambil batu besar. Dia kata, kenapa batu besar? Ambil batu kecil ni cukup makcik. Akak kata orang tabung haji tu, dia ambil batu-batu besar ni. Ada pula yang jawab, nak balik setan, kena besar sikit lah batu. Ya, melantar kecil sahaja. Kalau besar payah juga. Tapi rupanya dalam kitab Tafsir Mufiari Al-Quran tu kata, terbitan Jabatan Negara Islam, kadang-kadang dalam masa dia tu benci setan, tapi dia sebenarnya juga adalah syirik and detan.
Faham tak? Perangai dia. Kerana Allah bila perintah malaikat, perintah pada jin, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah perintah disujud, dia sombong, dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia langgar perintah Allah. Hari ni Allah taklah suruh tutup aurat. Orang buka aurat tak keperangai say and the time tu. Nak cakap macam mana? Sikit lagi boleh tak? 2 minit lagi. Dan dia kata wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum, dan mudah hendaklah kamu memutuskan perkara antara mereka menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah. Bukan ikut kepala kita, tuan-tuan. Bila berlaku satu benda ni, tuan-tuan, Allah kata orang yang berzina, hukum dia apa? Orang berzina, kalau dia telah berkahwin, rejam sampai mati. Kalau dia belum berkahwin, maka sebat 100 kali. Orang yang mencuri, Quran kata faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Habis macam mana hari ni ustaz? Kalau tanya pada saya, itulah hukum Tuhan. Kita orang Islam kena terima. Kalau ada orang tak boleh terima, ada orang boleh protes, ini tak sesuai. Wah, kacau. Bermakna dia protes Al-Quran. Macam mana dia nak kata Al-Quran imami? Kalau imam kan dia buat kita ikut. Kalau imam buat, imam rokok kan kita rokok. Ada imam rokok kita sujud. Peduli apa aku, imam lambat, baik aku sujud dulu. Kan? Mana? Imam baru 1 rakaat, kita buat dah 2 rakaat. Imam ni lambat dah. Kita tak boleh. Macam itu hidup kita. Dan menurut apa yang diturunkan Allah. Dan jangan kamu mengikut hawa nafsu. Kadang-kadang nafsu baik kaitan dengan harta pusaka. Masa di Melaka baru dia bertanya tentang masalah harta pusaka. Saya kata hari ni bagilah ikut faraid. Ataupun kalau tak boleh selesai, ada 2 kaedah saya kata. Yang pertama, buat hebah. Anak kita ni ramai kan, kita buat hebah. Kita dah bagi siap-siap dah, hebah dah siap-siap dah. Mati kita, ialah dia mati meninggalkan anak perempuan. 2 orang anak perempuan, harta banyak pula tu. Kalau tak betul-betul anak perempuan, dia hanya dapat 1/2 kalau dia seorang. Kalau dia ramai, lebih orang dapat 2/3. Isteri dapat 1/4. Kalau ada anak, isteri ada dapat 1/8. Habis tak habislah harta tu ustaz. Kalau dapat 1/8, bermakna ada 7/8, ada lagi 7 lagi. Kalau 1/4, kalau RM4, okeylah, kita tak kisah. RM4 dapat RM1, ada bagi RM3 lagi kan, RM4. Tapi kalau 4 bilion, tak tenang kita tengok, alamak 3 bilion. Jadi saya kata jalan dia, yang pertama kita hebah. Yang kedua, kalau tuan-tuan ada rumah ni macam mana ustaz? Takkan nak bagi 10 rumah. Anak ada 9, macam saya anak 9, okeylah juga, bini 1. Takkan nak bagi 9 kau ambil bini, kau duduk dapur, kau duduk bilik air. Takkan nak bagi itu. Caranya saya kata, nilaikan harga rumah, cari ada yang berkemampuan beli, ambil duit, bagikan pakai duit. Takkan nak potong rumah, tanah setengah, sekarkan ke. Macam tu juga kaedah dia, selesai. Tapi nak balik, jangan ikut kepala otak kita, ini tak adil ustaz. Dan firman Allah lagi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Dan pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Makna bila Islam ni dah sempurna, kita tak payah pokok dan tambah lagi. Kalau ibarat dalam ni air dah penuh, tuan-tuan nak curah lagi, tumpahlah. Air tu akan keluar tumpah. Jadi kalau dah penuh, dah lah. Islam ni dah sempurna, takkan kita nak ambil agama lain sebagai ikutkan kita. Ada orang minta nak jadi ahli jawatan kuasa dalam Islam. Wah boy, dia nak minta jadi ahli jawatan kuasa dalam pembentukan apa? Islam ni berkaitan. Dia ingat dia hebat. Dia lagi sengal beranyut tu. Dia pergi sembah tak pekong yang tak ada bilik kono selipis lapuk kulit. Tiba-tiba dia ingat dia hebat. Aku nak kata
Faham tak cakap dia? Faham senang sikit habis tuan. Tiba-tiba dia nak jadi, dia nak campur, dia nak duduk, dia nak tolong. Kita nak tolong sebagai Islam ni lebih gini-gini. Macam saya cakap dengan tuan-tuan dah, tuan-tuan ada duit, katalah Haji Jeb ada 10 bilion duit, contoh 10 bilion. Tiba-tiba dia nak pergi haji, nak pergi umrah. Kita pun kutip duit, RM100 dapat RM50. Haji Jeb, saya ucap tahniah kerana kemusi nak pergi umrah. Jadi kita ni dengan rasa simpati, kita dah collect duit, dapat RM50. Ni kita sumbang. Dia ada 10 bilion. Agak-agak dia kata apa? Agak-agaknya dia kata apa? Tuhan ni tuan-tuan, dia memiliki langit dan bumi. Tuan-tuan boleh baca dalam Al-Quran. Khususnya tuan-tuan baca daripada surah Maryam tu saya baca, miliknya, bukan milik kita. Maka dia kata, hendaklah agama dan telah dicukupkan kepada kamu nikmat tu, aku cukupkan, dan telah aku redha Islam itu menjadi agama ad-din kamu tadi. Dan firman-Nya lagi, kitabun anzalnahu ilaihi litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 1. Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gelita. Boleh? Daripada gelap gelita. Supaya manusia ini dikeluar daripada kejahilan menjadi orang yang berilmu, dari gelap kegelapan menyembah patung berhala kepada menyembah Allah Tuhan. Yang kita ni kadang-kadang ada juga dari kalangan kita, dia tak faham. Dia kata tak nampak pun Allah Ustaz. Memanglah tak nampak. Sekarang ni bukan waktu nak nampak, sekarang ni waktu percaya, iman. Nampak? Iman tu dinamakan percaya. Tuan-tuan tengok kipas ni berpusing, kan? Berpusing. Percaya tak ada current? Percaya tak ada current? Apa tanda? Kipas ni berpusing. Kalau tak percaya, tuan-tuan lompat ke atas kepala. Diri atas lampu tu lompat ke atas kipas tu, tengok sihat ke tak sihat. Kita percayalah. Sebab apa kata ada current? Kipas ni berpusing. Kalau alam ni tak ada yang mentadbir, habis pasal sekarang. Inilah Allah nak uji peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah nak uji tuan-tuan supaya iman kita diyakin. Sama juga tentang hari akhirat. Guntingkan lidah orang yang tabu fitnah, berenang dalam kolam darah, entah kepala sampai pecah. Itu tamsilan yang diberi kepada orang yang buat maksiat. Engkau nak buat, suka hati kau tanggung sendiri. Itu kaedah kita tadi tuan-tuan. Sikit lagi tuan, 2 minit lagi. Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap. Maka kena baca kitab ni. Dan kena baca bukan sahaja kena baca, kena memahami. Kena memahami, bukan saja memahami, mentak apa? Tadabbur, ambil pengajaran. Ambil baca ni, bukan duk fikir kalau baca ni dapat pahala besar ustaz. Pahala dapat besar macam orang dulu kan. Kalau orang baca, ada orang baca Quran ni bila dia mengandung aja dia baca surah Yusuf. Kenapa baca surah Yusuf? Supaya cantik. Dulu-dulu punya orang dulu ingat tak? Dulu-dululah. Walau bagaimanapun bila saya kuliah dekat masjid, dia kata, kenapa kamu sembah kepada patung? Mereka kata, kami ikut datuk nenek moyang kami. Oh gitu, datuk nenek moyang kami. Yang dikata sufaha tadi penyembah patung, oleh kerana datuk nenek moyang kami buat, kita pun buat. Kita orang Melayu di sekarang, alhamdulillah tuan-tuan. Dulu kita kalau matilah kemenyan dekat 3 kilo bakar. Ingat tak dulu? Aku tak ingat jalan-jalan baik koma dia. Aku ingat dulu tuan, kalau ada kenuri rasap satu rumah tu gitu, bau kemenyan kan. Dulu. Sekarang tak ada lagi. Sebab orang kita berjaya buang sikit demi sikit buang adat-adat tu tadi. Masih lagi ada tak adat-adat ni. Yang baik tak ada masalah. Yang tak baik jangan kita ikut orang yang sufaha tadi, bodoh tadi. Orang tu buat, kita pun buat. Kita ada ilmu. Jadi Quran ni menjadi sumber kita rujuk. Ada tak ada? Kan? Macam saya cakap dengan tuan-tuan dah. Zaman-zaman dulu, orang tua-tua dulu katakan, jangan duduk atas bantal, nanti botol bisul. Ada orang mengikut aja. Jangan, kau nanti botol kau bisul. Jangan duduk nanti botol kau bisul.
Sampai ketua ni duk fikir gitu. Kita dah boleh ajak akal apa kena-mengena untuk disuruh dengan duduk atas bantal. Rupanya orang tua-tua tu duduk kaliskan. Dia sikit sahaja bantal ni tempat letak kepala. Bila tempat letak kepala yang mulia, jangan letak dekat bontot. Gitu. Orang tua-tua dulu kata apa, jangan makan banyak tempat, nanti bini banyak. Aku kuah berkali-kali, satu aja bini aku, tak tambah-tambah pun. Apa pengajaran dia? Orang tua-tua nak kata jangan makan banyak tempat, nanti nak sapu susah. Orang tua-tua dulu kan kata apa, jangan minum makan tebu petang hari, isap darah mak. Saya masa ketika tu tuan-tuan, aku baling tebu ke tepi. Tanam tebu tu kat Bukit Terih tu, Taman Seri Terih tu, sebelum ada taman, rumah saya kat situ tu. Tepi parit tu kita tanam tebu, gemuk-gemuk. Bila maghrib aja makan tebu macam mana pun break. Sebab mak dah pesan makan tebu petang hari, isap darah mak. Dalam hati aku tak sampai hati aku nak isap darah mak aku. Rupanya bila dah tua fikir, ni yang Islam suruh fikir tuan-tuan. Dalam Quran tu dia suruh fikir ayat 161, ayat 168 hingga ayat 171. Dia suruh kita fikir, jangan ikut melulu. Apatah lagi Quran ni kita kena terima. Jangan makan, kita pun tak berani makan. Rupa-rupanya zaman dulu tak ada karen. Bila tak ada karen, kalau kita makan air gula tu bersepah, kan banyak semut. Jangan makan kerak nasi nanti dungu, bongok, bodoh. Jangan menyanyi kat dapur nanti dapat laki tua. Siapa sini dapat laki tua? Ada yang dapat laki tua ni. Confirm nyanyi kat dapur dulu. Bukan masalah nyanyi dapur. Kalau kita dah sibuk menyanyi dah tuan-tuan, duduk dekat dapur, demi cintaku padamu, tak kehangit nasi tu. Jadi dia kata jangan nyanyi dapur. Jangan, lagi satu lagi sedap, jangan makan hempedal ayam. Nanti nak sunat liat. Beria-ya aku percaya. Aku tak makan hempedal. Tengok orang tua tu makan sedapnya hempedal. Tak berani makan dulu-dulu. Orang tua cakap dengan serius sikit, kita pun tengok. Kau kalau makan hempedal nanti nak sunat, kau jaga-jaga. Tahu susah nanti lihat. Ya-ya kita tak makan. Rupanya makin kita tua kita fikir hempedal ni sedap. Rupa kalau kau dah bedal aku nak bedal apa? Dia pandai orang tua. Itu tak apa tuan-tuan, itu tak apa. Itu tak apa dalam bab itu tak apa kita berjual itu. Tapi kalau dalam bab yang lain jangan. Dan kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gelita dan kepada cahaya yang terang benderang. Maka datangnya Quran itu sebagai petunjuk. Macam mana kita nak jadikan dia petunjuk kalau kita tak nak baca, kalau kita tak nak faham dan kita tak nak turut? Faham tak? Jadi seboleh-bolehnya bila kita kata kita beriman kepada Quran, baca, faham, tunduk, ikut. Kalau tuan-tuan lalu saya kata dekat jalan, tuan-tuan jumpa gambar tengkorak itu, saya kata tuan-tuan kena faham, bukan kawasan hantu. Tapi kawasan ini kawasan kemalangan. Jadi Quran bila kata macam ni, kita buat. Quran kata jangan buat, maka kita jangan buat. Khususnya tadi dengan izin Tuhan mereka ke arah jalan Tuhan yang maha kuasa lagi maha terpuji. Oleh itu wajiblah kita beriman kepada Al-Quran itu secara ijmal dan tafsil, bahawa ia daripada Allah, bahawa ia memberi kebahagiaan kepada manusia di dunia. Bukan nak menyusahkan. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Quran supaya kamu jadi susah. Kami tak turunkan Quran supaya kamu jadi payah, kata Allah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan dia peringatan bagi yang takut kepada Tuhannya. Sampai situ kita berhenti. InsyaAllah panjang usia, kita sambung balik pada ayat tu tadi tuan-tuan. Suka hati ustaz aja nak berhenti, suka hati apalah. InsyaAllah nanti kita sambung pada minggu apa? Minggu 3 dan minggu 4. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Inna Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jibna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Terima kasih.